Allah. Sebab itu masak tak boleh penat. Penat ke tak penat? Penat gila ke? Betul? Jadi kalau siapa penat, Nabi pernah penat tak dakwah? Pernah penat. Bermakna kekuatan yang nak dibangun bukan penat kerana sakit hati, bengkak hati, tapi dia akan jumpa namanya senang hati. Aku dah buat. Cuba tengok sedekah, masuk duit dalam tabung sedekah. Wah. Bagi kat orang. Bagi air mineral je kat orang, bahagia je Allah. Bagilah apa pun. Mi orang pungut sampah. Ibu ada air tak? Ya Allah, bagi air sejuk je. Air freeze je. Air kosong je. Tapi rasa bahagianya, ya Rabbi. Bagi serai, bagi belimbing muda, bagi mangga muda. Wah, itulah hadiah. Tak ada jadi penat. Tapi kalau kedekut jadi apa? Mangga tu muda lagi, belum masak. Tidak masak boleh petik. Tupai petik dulu, bukan kita petik dulu. Baik kita petik dulu. Betul? Contoh. Artinya nak mencintai diri kita ni paling sulit. Sebab itu kita biarkan diri kita dalam banyak masalah. Yang sakit hati kita, yang bengkak kita, yang dengki kita, yang sombong kita, yang kedekut kita. Siapa kita? Ngaku tadi kita siapa? Hamba Allah. Tapi dalamnya ada macam-macam. Maka kalau kita kata ummah Rabbaniyah ialah ummah yang belajar mencintai dirinya. Sebab itu Sayyidina Umar kata apa? Aku tidurnya sikit. Aku tak boleh tidur siang. Kerana bila siang umat aku terabai. Malam aku tidur sikit. Allah, tidur sambil gini ya. Bukan baring pun. Kita bukan lagi baring. Aircon lagi, selimut lagi. Malam aku tidur sikit. Kita sikit-sikit tidur. Macam mana gaya? Ngaku umat Nabi. Sayyidina Umar nak ikut fotokopi Nabi. Tidurnya sikit. Ini kita ada ulang berbuih dalam mulut. Sikit. Nabi makannya sikit. Kita sikit-sikit makan. Ya Allah, nasib baik tak ada PKP tak makan. Tidak ada je makan. Bah, tu ambil seorang satu ya. Contoh. Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi, mencintai diri bermakna kita merasa kita nak redha, kita nak serah, kita nak devote the whole our life for Allah. Jadi tak ada mengeluh dah, tak ada kedekut dah. Apa ada bagi, apa boleh tolong tangan tanya. Orang lain tak ada bagi ke? Awak minta ke saya je. Minta lah orang lain juga. Saya ada bagi malam, datang balik jumpa saya. Loh. Ini simple daily life. Kalau daily life tak boleh ubah, kita tak boleh ubah yang besar-besar. Okay? Maka mencintai. Tengok diri kita. Aku ni adalah hamba Allah yang Allah buat. Allah cipta. Jadi aku tanda tangan aku ni. Ya Allah. Cepat saja nak jadi senjata. Betul? Sedangkan tangan ni nak doa. Cepat aja tangan ni. Ya. Pokok tu pun minta maaf nak potong. Pokok pun nak patah pucuk ubi. Aku nak buat sayur ni, okey, minta maaf banyak. Sebab kita tak berhak nak patah-patah dia. Jadi ini yang tercabut dari hati seorang hamba Allah. Akhirnya sombong datang, bengkak datang, benci datang, sakit hati datang, dengki datang, nak maafkan orang. I can forget but cannot forgive. Akhirnya mata besar-besar kalau jumpa. Allah, jumpa dia pula. Boleh tak kita belajar memaafkan semua orang? Senang dengan semua orang, boleh tak? Jirannya meragam ke, sombong ke, bengkak ke, benjol, kain suku, kain setengah, gasak dia. Tapi dia jiran kita. Dia jiran kita. Kamu tak hormat jiran kamu, tak ambil berat pasal jiran kamu, nanti di akhirat Allah tak tegur kamu. Ya Allah. Kalau dia bukan Islam, dia jiran. Hak jiran kena ada. Kalau dia bukan saudara kamu, dia masa tetap ada hak jiran. Kalau dia saudara kamu, ada hak saudara, ada hak jiran. Itu bab itu. Maknanya kita nak bangunkan rasa cinta kita ni, nak mencintai, bukan dicintai. Kita, ya Allah, anak saya, takut saya dia kecil, beria-ria, ya. Tapi dah besar dia, orang tak kisah saya. Nangis tak ramai tak mak menangis? Kerana dia bela anak dia nak anak dia apa? Balas. Tapi dia tak jumpakan anaknya dengan Allah.
Anak tak sempat balas, minta maaf lah. Dan anak tak rasa terhutang budi. Kalau kita tak tunjuk baik kita, ungkit, kamu dulu sekolah duit ini sampai tinggi berdiri ke lemak susun. Allahu Akbar. Siapa suruh hantar pergi sekolah? Betul tak? Mak kita, aku dia dulu jaga kamu ni noneng. Maka ini mak-mak semua ni. Menantu tak ada hantu. Menantu tu hadiah dari Allah. Belajarlah baik dengan diri sendiri. Baik dengan diri sendiri maknanya kita tengok orang tu apa, betul ke salah? Orang tu baik ke tak? Walaupun di tempat lain dia tak baik, dengar ceritanya. Betul? Dia ni begitu-begitu, lantaklah begitu begini, tapi dengan kita dia baik tak? Atau dia tak baik dengan kita, kita baik tak? Orang beriman itu baik, lebih baik. Bukan jadi baik, lebih baik. Pertama kamu baik dengan dia, kemudian kamu layan dia dengan baik. Kamu hadiahkan dia yang benda yang paling kamu sayang. Baru layak jadi orang bertakwa. Padahal orang tu tak suka kita pun. Yang benci kamu itu, kamu tegur, kamu buat baik, kamu hantar makanan, kamu bagi ubat, kamu hadiahkan apa yang patut. Sanggup ke tak sanggup? Kan nak kata nak jadi orang bertakwa. Kata nak jadi orang beriman. Jawapannya mesti sanggup. Nampak tak? Ikut kemampuan. Boleh bagi sekeping, bagi dua keping. Okay, mangga 2 biji, bagi sebiji, jangan bagi 2. Artinya dalam hati kita sudah subur rasa nak memberi, sudah subur rasa nak memaafkan, sudah subur. Sebabnya ramai yang puasa. Puasa tak? Puasa, insya-Allah. Ramai. Apa sebab puasa? Nak dapat pahala, kan letih. Belum tentu pahala siapa punya? Allah punya. Yang puasa tu hebat ke tak? Yang bersih ke tidak? Jujur ke tak? Ikhlas tidak? Riak ke tak? Baiki balik dulu jasadnya dulu. Sebab itu ada 2 amal. Yang pertama kita nak amal jasad, kedua amal hati. Kalau kita tengok cara hidup Rasulullah, ini baru nak cerita cinta je, takbir gini. Apa cara hidup sahabat yang menyebabkan cinta mereka pada Rasulullah dan kepada Allah itu the biggest, cinta terbesar. Ya Rasulullah, aku mencintai kamu lebih daripada anak aku, harta aku, dan. Kamu salah, Umar. Okay. Selagi kamu tidak mencintai aku lebih daripada diri kamu, maka iman kamu belum sempurna. Okay. Nabi kata, ulang balik. Aku mencintaimu Muhammad lebih daripada anak, isteri, keluarga, harta dan diri aku. Kamu benar, kata Rasulullah. Agak-agak kita sayang Rasulullahnya mana? Aku cinta Allah, Rasulullah lebih dari semua. Bayangkan. Sebab itu cinta kita tidak subur. Sebab kita tak amalikan cinta itu. Sebab itu kita tak ajar anak cerita hadis, kita tak ajar anak cerita sirah. Sebab itu kalau kita tengok Bilal aja. Ini ulang balik Bilal bin Rabah. Macam mana dia hijrah? Macam mana dia dapat hidayah Rabbaniyah dari Allah? Okay? Dah diseksa, udahlah hamba, takkan siapa-siapa pun. Nobody, man. Betul ke tidak? Hamba hitam Habsyi. Ya Rabbi. Ambil upah petik kurma. Upahnya apa? 2 genggam kurma. Petik kurma dari pagi sampai petang. Upahnya apa? 2 genggam kurma. Kalau kita pernah nak kerja tak kakak? Kalau anak kita terus tak kerja. Diseksa sampai tuannya kata, Umayyah kata apa? Aku dah tak tahu siksa apa lagi. Aku nak bagi kat hamba ku ini supaya dia balik ke agama aku. Dia baru dapat 1 je. Ini ulangan. Bermakna macam mana Allah nak bagi hidayah Rabbaniyah itu pada dia. Dia sanggup berkorban, susah. Sakit. Betul? Baru Allah pilih. Kita ni dah senang. Tengok berbuka kan, dah sedia nak makan apa kubur ke apa ke itu ke ni, dah rancang dah, padahal puasa sunat je kot. Itu belum cerita WhatsApp, minta maaf hari ni saya puasa. Belum lagi benda nak WhatsApp kan. Ini kekuatan.